Korang tahu tak ada sultan dekat alam Melayu ni daripada keturunan Nabi Muhammad SAW? Nak tahu siapa? Korang kena tengok video ni sampai habis. Amaran keras. Video ini tidak sesuai ditonton oleh penonton berumur 18 tahun dan ke bawah serta berumur lebih 18 tahun tapi belum balik. Video ini mengandungi perkataan-perkataan carut yang tidak sesuai untuk diguna pakai dalam perbualan harian. Jika anda mengambil risiko untuk menonton video ini, fahamkan mesej dan ambil yang bermanfaat sahaja. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. 2 hari lepas aku tengok balik video-video aku. Aku tengok aku asyik cerita pasal sejarah Mak Saleh je kan. So untuk video kali ni aku nak cerita sejarah Nusantara pula. Hari ni aku nak cerita pasal Sultan Brunei yang ketiga iaitu Sultan Sharif Ali. Sebelum aku cerita, macam biasalah, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng. Alah, macam tak biasa dengar YouTuber cakap macam tu kan. Okey, nama sebenar baginda ialah Sharif Ali Mufaqih Muqaddam dan berasal daripada Taif. Baginda merupakan sultan daripada keturunan Nabi Muhammad SAW dan satu-satunya sultan alam Melayu dari salah silah keturunan Saidina Hasan radhiyallahu anhu. Sebab kebanyakan sultan alam Melayu yang dari keturunan Nabi Muhammad SAW dari susu galuh Saidina Husain radhiyallahu anhu. Baginda menjadi sultan Brunei yang ketiga selepas Sultan Muhammad Shah dan Sultan Ahmad. Tetapi dikatakan lepas Sultan Muhammad Shah mangkat, putera baginda Sultan Abdul Majid Hassan pernah memerintah Brunei tapi tak masuk dalam senarai salah silah raja-raja Brunei. Sebelum baginda menjadi Sultan Brunei, baginda pernah dilantik menjadi Amir atau penguasa Mekah dalam usia yang sangat muda. Menurut cerita, sebelum baginda menjadi Amir Mekah, berlakunya konflik perebutan kuasa. Selepas Sharif Ahmad, Amir Mekah sebelumnya mangkat pada tahun 1387. Putera Sharif Ahmad yang bernama Sharif Muhammad pula kecil lagi dan belum balik. Jadi pentadbiran Mekah dijaga oleh bapa saudara dia iaitu Sharif Qubaish ibni Sharif Ajlan. Konflik ni berlaku apabila Sharif Muhammad telah dibunuh dan sepupu Sharif Muhammad iaitu Sharif Inan ibni Mugamis diangkat oleh Raja Mesir untuk jadi Amir Mekah. Tapi disebabkan faktor yang tertentu, Raja Mesir tarik balik kuasa daripada Sharif Inan dan lantik Sharif Ali untuk jadi Amir Mekah yang baru. Bila ketua lama hidup lagi, tambah pula turun sebab kena pecat, nak jadi ketua yang baru sangatlah susah untuk Sharif Ali. Sebab Sharif Inan tak puas hati, dia terus kacau pentadbiran Sharif Ali secara berterusan. Jadi Sharif Ali minta izin Raja Mesir untuk jumpa face to face dan bincang dengan Sharif Inan untuk settlekan masalah diorang ni. Tapi sayangnya Sharif Inan tak bagi kerjasama yang baik dalam perbincangan tu. Maka Raja Mesir jatuhkan hukuman penjara pada Sharif Inan supaya dia tak ganggu pentadbiran Sharif Ali. Kemudian Sharif Inan dapat lari daripada penjara dengan bantuan daripada luar dan terus pergi jumpa dengan Raja Mesir. Sharif Inan pun bagi penjelasan dan berjaya yakinkan Raja Mesir. Jadi Raja Mesir batalkan hukuman penjara Sharif Inan. Pada 14 September 1387, berlaku satu pertempuran di antara pasukan Sharif Inan dan Sharif Ali di satu kawasan tapi diorang seri. Walaupun tak ada siapa menang atau kalah, Mekah dah jadi huara lah. Sebab penduduk Mekah dah pecah dua. Satu pro Sharif Inan, satu pro Sharif Ali. Pada bulan Oktober 1387, Raja Mesir cuba nak selesaikan masalah ni supaya konflik ni tak berterusan. Sebab musim haji dah nak dekat dah masa tu. Raja Mesir pun cadangkan diorang share kuasa tapi Sharif Inan tolak. Sharif Inan nak jadi satu-satunya Amir Mekah supaya dia ada kuasa penuh pemerintahan. Lepas tu pula, ramai syarif-syarif yang berpengaruh dekat Mekah bagi sokongan dekat Sharif Ali untuk jadi Amir Mekah. Sharif Inan dengan penyokong dia berbulu. Wah, diorang pun terus buat huara. Disebabkan nak selesaikan masalah yang jadi, Sharif Ali bagi arahan untuk tangkap dan penjarakan Sharif Inan dan penyokong dia yang menentang secara terbuka. Tapi arahan ni menyebabkan ramai syarif yang berpengaruh dekat Mekah jadi marah sebab ada yang kena tangkap tu saudara mara diorang. Jadi diorang tarik balik sokongan diorang. Dan disebabkan Mekah tengah huara, ramai penduduk Mekah yang keluar dari Mekah dan pindah ke Yambu. Disebabkan dah tak tahan dengan konflik yang berlaku berpunca daripada baginda menjadi Amir Mekah, maka Sharif Ali membuat keputusan untuk mengembara dan belah terus macam tu je. Pada tahun 1395, baginda belayau daripada Mekah ke Kaulan dekat selatan Jazirah ataupun semenanjung tanah Arab. Seterusnya merentas lautan sampailah berlabur dekat Brunei pada usia 23 tahun. Bila sampai je dekat Brunei, baginda berniat nak gunakan usia muda baginda untuk berdakwah dekat Brunei. Sebab kalau nak tunggu tua, takut tak ada tenaga, hidup pun tak tahu berapa lama. Jadi gunakan masa dan tenaga yang ada untuk berdakwah. Baginda belayau dan datang ke Brunei dengan sahabat-sahabat baginda iaitu Said Adam, Said Alwi Bafakir dan Said Hasan Al-Haddad. Ini semua dah level ulama tau. Baginda dan sahabat-sahabat pun berdakwah dekat Brunei dengan mengajar orang Brunei tentang tauhid dan ilmu-ilmu yang lain. Disebabkan baginda ni ada ilmu yang tinggi, orang yang warak dan bersifat baik, jadi masyarakat Brunei senang nak terima ajaran dan dakwah baginda. Berita
Berita kebaikan dan kehebatan baginda ni sampai dekat pengetahuan Sultan Ahmad, Sultan Brunei yang kedua. Jadi Sultan Ahmad panggil Sharif Ali ke istana. Sultan Ahmad suka dengan Sharif Ali, terus melamar Sharif Ali untuk dikahwinkan dengan puteri Sultan Ahmad, iaitu Puteri Ratna Kesuma. Baginda pun terima lamaran Sultan Ahmad dan berkahwin. Seterusnya menjadi menantu kesayangan Sultan Ahmad. Pada tahun 1425, Sultan Ahmad telah mangkat, dan sebelum baginda mangkat, baginda telah lantik Sharif Ali untuk jadi pengganti Sultan Brunei dengan persetujuan pembesar dan rakyat Brunei. Putera Sultan Ahmad pula dilantik menjadi pemerintah Sulu sebab masa tu Kepulauan Sulu masih di bawah kuasa Brunei. Pada tahun 1426, Sultan Sharif Ali telah ditabalkan menjadi Sultan Brunei yang ketiga secara rasmi, dan baginda diberi gelaran Paduka Seri Sultan Berkat disebabkan baginda seorang yang sangat alim dan sangat hebat berdakwah. Baginda pun buat masjid, tentukan arah kiblat, jadi khatib dan imam solat fardu. Baginda majukan pusat pemerintahan Brunei iaitu Kota Batu, dan diriwayatkan bahawa baginda lah yang bagi gelaran Brunei Darussalam yang bermaksud negeri yang sejahtera. Kalau ikutkan cerita rakyat, masa nak bina Kota Batu, dikatakan lebih kurang 40 buah kapal yang penuh batu ditenggelamkan dekat kawasan sekitar tu, dan disebabkan peristiwa tu, tempat tu dinamakan Kota Batu. Sebelum kedatangan Sultan Sharif Ali, agama Islam dah wujud dekat Brunei masa zaman pemerintahan Awang Alak Batata, dan selepas masuk Islam dikenali sebagai Sultan Muhammad Shah, Sultan pertama dalam Kesultanan Brunei. Tapi masa awal-awal Islam datang, kedudukan Islam tak kukuh lagi dalam hati penduduk Brunei. Tambah pula pengaruh agama Hindu Buddha kuat lagi dalam kalangan masyarakat Brunei walaupun diorang dah masuk Islam. Zaman permulaan Islam dekat Brunei tu memang susah lah nak buang amalan yang dah lama wujud dalam masyarakat. Lagi-lagi dengan orang tua-tua ni, susah nak dengar nasihat, lagi banyak makan garam katanya. Jadi masa zaman Sultan Sharif Ali, baginda berjuang habis-habisan untuk berdakwah sampai masyarakat Brunei boleh berubah fikiran dan terima Islam sepenuh hati. Punyalah teguh pegangan diorang dengan ajaran Islam. Ada satu masa tu diorang sanggup lancarkan perang jihad menentang Sepanyol. Selain daripada dakwah, baginda jugalah yang cipta Panji Brunei. Salah satunya baginda mewariskan satu lambang yang bermaksud keislaman. Lambang tu ada 3 sayap yang bermaksud iman, Islam dan ihsan, dan lambang tunggul alam bernaga bermaksud kekuasaan sultan yang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menurut Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri, maksud sebenar dalam Panji Brunei itu sebenarnya masih menjadi rahsia Kesultanan Brunei sampailah sekarang. Kebanyakan kerajaan Nusantara jadikan keris sebagai alat kebesaran, tapi dalam adat istiadat kerajaan Brunei, pedang yang menjadi alat kebesaran keluarga diraja Brunei. Pedang yang dinamakan pedang bongkok merupakan pedang peninggalan Sultan Sharif Ali dan masih lagi tersimpan dekat Muzium Brunei. Pedang bongkok ni dikatakan hadiah daripada Sultan Turki Osmaniyah kepada Sultan Sharif Ali ketika baginda menjadi Amir Mekah, dan baginda bawa pedang tu masa belayau datang ke Brunei. Akhir sekali, mahkota Brunei juga dikatakan berasal daripada bentuk serban yang digunakan oleh Sultan Sharif Ali. Pada bulan Jamadil Awal tahun 836 Hijrah bersamaan bulan Disember tahun 1432, Sultan Sharif Ali telah mangkat dan dimakamkan di kubah makam diraja Bandar Seri Begawan, Brunei. Kalau korang dapat melawat makam baginda, dekat batu nisan baginda tu cuma ada tulis nama Ali je, tak ada tulis Sultan sebelum nama baginda. Menurut Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri, cara penulisan nama dekat batu nisan baginda telah diwasiatkan oleh baginda sebelum mangkat. Inilah bukti baginda seorang sultan yang tak kejau sangat pangkat dan kebesaran. Baginda jadi sultan semata-mata nak jalankan kewajipan baginda untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kemangkatan baginda, Sultan Sulaiman, putera Sultan Sharif Ali, telah dilantik menjadi Sultan Brunei yang keempat yang memerintah dari tahun 1432 sampai tahun 1485 dan terkenal dengan gelaran Adipati Agung atau Sang Haji Brunei. Masa zaman pemerintahan Sultan Sulaiman ni lah, 2 orang utusan Kesultanan Melaka yang bernama Tun Telanai dan Menteri Jana Putra datang menghadap Sultan Brunei. Kemudian Sultan Sulaiman pun utuskan surat kepada Sultan Melaka pada zaman tu iaitu Sultan Mansur Shah. Jadi begitulah riwayat hidup Sultan Sharif Ali, seorang sultan alam Melayu yang berketurunan daripada Nabi Muhammad SAW. Aku confident gila korang akan tertanya-tanya, adakah Sultan Brunei yang sekarang daripada keturunan Melayu ataupun daripada keturunan Arab? Aku akan letakkan gambar salah silah Sultan-Sultan Brunei untuk korang tengok dan korang study sikit susul galuh Kesultanan Brunei. Dan kalau korang tahu atau dah dapat jawapan, korang boleh share apa yang korang dapat tu dekat ruangan komen supaya penonton yang lain pun boleh dapat ilmu sekali. Kalau korang nak bagi pendapat atau pandangan atau apa-apalah yang korang nak cakap, korang boleh juga tulis kat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada tersalah fakta atau terkasar bahasa ataupun penyampaian aku kurang bagus hari ni. Terima kasih sebab sudi nak dengar cerita aku. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.